Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kerja lapangan yang akan dibentangkan oleh saya bersama ahli kumpulan saya ialah cabaran merealisasikan rukun negara pada generasi muda di era moden ini. Pertama sekali, saya akan menghuraikan apa itu generasi muda. Baiklah, generasi muda atau lebih dikenali sebagai sebutan pemuda dan kaum muda dideskripsikan sebagai kelompok atau golongan muda. Malah generasi muda inilah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, jika kamu melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda pada hari ini. Tidak dinafikan bahawa jatuh dan bangunnya sesebuah negara terletak pada tangan remaja masa kini sehingga mereka merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan dan seterusnya. Generasi muda pada zaman ini telah didedahkan dengan teknologi moden dan mereka kurang bergaul dengan masyarakat di sekeliling kerana penggunaan laman sosial sejak dari kecil yang digalakkan oleh ibu bapa mereka amatlah membimbangkan. Perkara ini juga membimbangkan negara pada masa kini kerana betapa sukarnya melihat perpaduan di negara bagai menarik rambut dalam tepung rambut putus tepung yang berselerak. Jika hal ini berterusan, peristiwa berdarah 13 Mei 1969 mungkin akan berulang kembali, di mana satu titik hitam yang tidak dapat dilupakan oleh setiap negara di Malaysia. Peristiwa ini merupakan satu pertumpahan darah dan kacau bilau pada masa itu dan hampir menghancurkan negara. Oleh itu, prinsip-prinsip rukun negara perlulah diterapkan dalam kalangan generasi muda kerana ia merupakan kunci keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara, sekaligus membentuk generasi muda yang berwibawa menjadi peneraju bangsa dan negara. Dalam merealisasikan rukun negara pada generasi muda di era moden ini, banyak cabaran yang bakal dihadapi kerana dalam menyemai nilai-nilai dan prinsip-prinsip rukun negara di kalangan muda tidak boleh dilakukan secara paksaan. Oleh yang demikian, pelbagai pendekatan telah dilaksanakan bagi merealisasikan matlamat ini sejajar dengan prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya ialah objektif kajian. Pertama, mendedahkan generasi muda dengan prinsip-prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara antaranya ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Objektif yang kedua ialah mengubah persepsi generasi muda terhadap konsep rukun negara, iaitu tanggapan generasi muda dari sudut positif maupun negatif. Ketiga, melahirkan generasi muda supaya berfikiran lebih terbuka selaras dengan prinsip rukun negara agar dapat menjadikan mereka sebagai pemimpin yang berwibawa dan peneraju bangsa dan negara pada masa hadapan. Objektif yang terakhir ialah melihat dan menganalisa tahap kesedaran dan kefahaman generasi muda terhadap kepentingan rukun negara. Saya, Ramos Anak Candi, akan membentangkan tentang tinjauan literatur. Kami mengulas 4 artikel untuk tinjauan literatur ini. Artikel yang pertama ialah IPT berperanan semai rukun negara. Poin yang pertama, kelima-lima prinsip rukun negara menjadi paduan hidup. Hal ini kerana kita belajar tentang rukun negara sejak di bangku sekolah lagi. Bukan itu sahaja, malah ia tercatat di halaman buku tulis sehingga ke hari ini. Seterusnya ialah IPT sebagai platform untuk menyemai rukun negara. IPT merupakan platform pembentukan jati diri belia. Ringkasnya, mahasiswa perlu dijadikan sebagai golongan sasaran yang boleh membentuk masa depan dan identiti masyarakat majmuk ini. Seterusnya ialah mahasiswa perlu diterapkan kepentingan memahami dan menghayati rukun negara. Hal ini kerana agar ia dapat membina rakyat yang bersatu padu. Bagi merealisasikan tanggungjawab ini, IPT wajar melaksanakan sebarang program untuk menyebarluaskan penghayatan rukun negara. Sebagai contoh, melaksanakan program seperti pertandingan pidato,
penghayatan rukun negara, dan debat rukun negara. Seterusnya ialah artikel yang kedua yang bertajuk Terap konsep kesetiaan kepada raja dan negara dalam pendidikan. Pendidikan terhadap institusi diraja perlu diterapkan untuk memastikan hubungan antara raja dan negara, raja dan rakyat kerana Persatu Teguh bercerai roboh. Seterusnya ialah pendidikan ini perlu dijadikan subjek wajib di peringkat universiti. Hal ini kerana untuk memudahkan golongan muda untuk memahami dengan lebih terperinci akan peranan rukun negara. Artikel yang ketiga bertajuk Falsafah Rukun Negara bukan sekadar dihayati. Rukun negara merupakan tonggak utama dalam perpaduan kaum di Malaysia. Keharmonian dan kemakmuran yang dicapai pada masa kini adalah usaha kerajaan dan rakyat dengan menerapkan rukun negara. Konsep rukun negara semakin pudar di kalangan rakyat. Hal ini kerana rakyat kurang mementingkan dan mengambil mudah tentang prinsip rukun negara. Artikel yang terakhir iaitu artikel yang keempat bertajuk Kepercayaan kepada Tuhan, bentuk rakyat Malaysia berdaulat. Membentuk suasana harmoni dalam kalangan rakyat. Hal ini jelas kerana rakyat di Malaysia ini menerima dan mengamalkan perbezaan agama untuk saling menghormati antara satu sama lain. Terusnya ialah agama Islam sebagai agama rasmi. Walaupun agama Islam dijadikan agama rasmi, tetapi rakyat bebas untuk mengamalkan agama selain dari Islam, sebagai contoh Kristian, Hindu dan sebagainya. Seterusnya ialah rakyat Malaysia saling menghormati. Walaupun berbeza agama dan bangsa, terdapat nilai kerohanian yang sama dalam agama masing-masing. Seterusnya ialah rukun negara asas nilai murni. Rukun negara asas nilai murni dalam pembentukan manusia, tidak kira warna kulit, agama dan bangsa. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian yang kami lakukan adalah berbentuk deskriptif dan kuantitatif, di mana instrumen kajian kami merupakan soal selidik melibatkan 40 pelajar yang berlatarkan pendidikan yang berbeza. Tujuan kajian adalah untuk mendapatkan maklumat daripada pelajar dan juga generasi muda bagi mengenai pengetahuan pelajar tentang prinsip rukun negara. Terdapat 4 jadual yang kami akan dianalisiskan. Okey, jadual pertama bertujuan untuk mengenali latar belakang pelajar yang terlibat dalam soal selidik atau juga lebih dikenali sebagai demografi responden, di mana mengandungi 6 soalan dan soalan yang dinyatakan berbentuk pilihan dan pelajar hendaklah mengisi ruang yang telah disediakan dan memilih jawapan yang telah disediakan. Analisis akan diterangkan secara peratusan dan berbentuk deskriptif. Untuk jadual kedua, tujuan adalah untuk menguji tahap pemahaman pelajar akan prinsip rukun negara, di mana mengandungi 6 soalan dan pelajar dikehendaki untuk memilih jawapan berdasarkan pilihan jawapan yang telah disediakan. Okey, untuk analisis akan dijalankan secara deskriptif melalui peratusan. Untuk jadual ketiga, tujuan adalah untuk menguji tahap penghayatan di kalangan pelajar dan generasi muda. Jadual ketiga mengandungi 3 soalan, di mana merangkumi cabaran, langkah-langkah berserta program soalan di mana pelajar hendaklah memilih jawapan yang telah disediakan. Jawapan yang diberikan oleh pelajar akan dianalisis dan diterangkan secara deskriptif melalui peratusan tinggi dan rendah yang akan dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Okey, jadual keempat bertujuan untuk mengetahui pendapat pelajar tentang prinsip rukun negara dan mengandungi 1 soalan. Responden hendaklah menulis pendapat yang pelajar ketahui ataupun yang difahami oleh pelajar di ruang yang telah disediakan, dan analisis akan diterangkan melalui pemilihan majoriti dan pendapat pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afizan bin Jeffridin akan membentangkan hasil dapatan kajian yang telah kami peroleh untuk kumpulan kami. Sebelum saya mendalami hasil dapatan kajian kami, saya akan membentang dahulu pecahan kategori soalan yang kami kemukakan. Kategori yang kami kemukakan adalah demografi responden. Yang kedua ialah tahap pemahaman. Ketiga ialah tahap penghayatan dan akhir sekali ialah tahap penilaian responden. Baiklah,
Saya akan membentangkan hasil kajian dalam kategori demografi responden. Dalam kategori ini, kami lebih memfokuskan kepada maklumat perincian responden dengan mengklasifikasikan melalui jantina, umur dan tahap pendidikan responden. Kami mendapati seramai 40 orang responden telah mengikuti soal selidik kami. Terdapat 72.5% responden adalah lelaki, manakala 27.5% adalah perempuan. Kebanyakan responden adalah berumur 21 tahun dan tahap pendidikan responden adalah tahap diploma dan ijazah. Ini menunjukkan kami telah mencapai sasaran responden kami, iaitu memfokuskan generasi muda. Seterusnya ialah tahap pemahaman responden. Dalam kategori ini, kami mengemukakan soalan berbentuk pemahaman tentang rukun negara. Bagi soalan 1 iaitu penekanan rukun negara di tempat belajar. Kami mendapati sebanyak 87.5% responden adalah bersetuju dan 12.5% adalah tidak bersetuju. Bagi soalan 2 iaitu tarikh pengiktirafan prinsip rukun negara, dengan peratusan jawapan tertinggi ialah 31 Ogos 1970. Bagi soalan 3 iaitu tujuan utama kerajaan Malaysia melaksanakan prinsip rukun negara, dengan peratusan jawapan tertinggi sebanyak 57.5% ialah bagi memupuk semangat perpaduan di Malaysia supaya tidak mengulangi peristiwa 13 Mei. Bagi soalan 4 iaitu adakah kesopanan dan kesusilaan merupakan salah satu prinsip rukun negara, dengan peratusan jawapan tertinggi sebanyak 100% ialah ya. Bagi soalan 5 iaitu antara berikut yang manakah prinsip rukun negara yang salah, dengan peratusan jawapan tertinggi sebanyak 97.5% ialah kemakmuran dan kebahagiaan. Akhir sekali, soalan 10 iaitu pemerhatian responden mengenai penghayatan prinsip rukun negara, dengan peratusan jawapan tertinggi sebanyak 55% ialah tidak. Seterusnya ialah penghayatan responden. Dalam kategori ini, kami mengemukakan soalan berbentuk penghayatan rukun negara. Bagi soalan 6 iaitu cabaran merealisasikan rukun negara pada masa kini, dengan peratusan jawapan tertinggi sebanyak 30% iaitu masyarakat dipengaruhi oleh budaya barat. Bagi soalan 7 iaitu cara terbaik bagi merealisasikan rukun negara, dengan peratusan jawapan tertinggi sebanyak 35% ialah peranan institusi pendidikan tinggi atau pihak sekolah untuk menerapkan rukun negara dalam konteks pembelajaran. Bagi soalan 9 iaitu program yang efektif dalam mendekatkan generasi muda dengan prinsip rukun negara, dengan peratusan jawapan tertinggi ialah 57.8% ialah media elektronik atau cetak, memaparkan dokumentari sejarah dan melaporkan mengenai rukun negara. Kategori yang terakhir ialah tahap penilaian responden. Dalam kategori ini, kami mengemukakan soalan iaitu pada pendapat anda, adakah penerapan prinsip rukun negara dapat mengubah cara pemikiran generasi muda? Nyatakan sebab. Kami mengemukakan soalan tersebut adalah untuk menilai pemahaman responden tentang rukun negara. Kami mendapati hasil pendapat responden tentang penerapan prinsip rukun negara dapat mengubah cara pemikiran generasi muda mendapat keputusan yang positif, di mana kebanyakannya mereka lebih setuju dengan pernyataan tersebut. Akan tetapi, segelintir responden mempunyai pendapat yang bertentangan, di mana mereka berpendapat penerapan rukun negara ini masih tidak lagi diterapkan di kalangan generasi muda. Untuk kesimpulan, ikatan persefahaman antara kaum amatlah penting kerana ia merupakan tonggak utama untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini juga amatlah penting bagi generasi muda kini agar peka akan kepada prinsip rukun negara bagi mengekalkan perpaduan antara kaum, di mana suatu hari nanti generasi muda lah yang bakal menjadi pemangkin negara dan juga akan memimpin negara kepada negara yang aman dan bebas daripada sebarang isu perkauman. Jika generasi muda kini pegang teguh pada
prinsip hukum negara, maka di sini ia dapatlah mengelakkan pengulangan peristiwa yang berdarah yang pernah berlaku ketika 13 Mei 1970.